Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni kita nak bincang pasal, saya dah share berkenaan dengan semua kes. Hari ni kita nak tengok contoh-contoh soalan. Okay, so untuk contoh-contoh soalan, saya ambil example daripada buku-buku awak saja untuk pengetahuan awak. Dalam buku awak ni ada banyak sangat soalan. Okay, bukan soalan example ada, tutorial ada, pasir saja. So semua tu ada jawapan. Okey, cuma pasir sahaja yang tak ada jawapan. Nak jawapan you boleh minta dengan you punya lecturer. Ya, saya lah contohnya kan. Mungkin video ni yang lain dapat juga sebenarnya sub lecturer yang provide. Maksudnya kalau kelas lain pun diorang ada buku tu, and then diorang ada skema jawapan juga yang dalam buku ni. So lecturer lain pun patutnya memang adalah dapat buku ni. So kita tengok example 1. Okay, so you boleh buka buku awak. Example 1 adalah muka surat. Kalau buku lama yang biru tu muka surat 7. Okay, example 1 hoisting. So kalau buku baru tak silap saya lebih kurang je untuk chapter 1 dengan chapter 1 sampai chapter 3. Semua rasanya tak ada yang berubah. Bila after chapter 4 tu mungkin ada berubah lah. Okay, so tengok muka surat 7. Okay, boleh baca soalan tu. Okay, saya bacakan dulu macam mana soalan ni. Okay, untuk yang ada buku, a mass of 1.2 ton is lifted by a pulley. Okay, with an acceleration of 1.6 meter per second squared. The diameter of the pulley is 1 meter and moment of inertia of 90 kg meter squared. Okay, determine torque required at the pulley, the power required after accelerating for 3 seconds from rest. Okay, so untuk example 1. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan lagi sekali, dah banyak kali saya ulang sebenarnya. Okay, please tolong tanya. Saya sebenarnya suka kalau awak tanya, tapi saya pun tak tahu kenapa tak ramai yang tanya. Saya pun tak tahu adakah saya ajar tak faham ataupun awak tak faham. Itu saya pun tak tahu apa sebab dia. Saya pun tak tahu kenapa sebab dia. Tak ramai yang tanya. Saya sebenarnya suka soalan. Sebab questioning is one type of learning process. Okay. So kalau you tak tanya, setiap apa yang you baca cuba tanya kenapa macam ni. Dan you cuba cari jawapannya, and kat situ you boleh faham. Okay. So bila you tanya, itu maksud you ada learning process tu. Kalau you tak tanya, saya pun tak tahulah. So, sebab saya suka. Saya sendiri pun kalau apa-apa saya suka tanya. Dia akan lagi kukuhkan you punya kefahaman. So macam mana you nak tanya dengan keadaan macam ni? Awak boleh tanya dekat group lah, Telegram, supaya soalan awak tu mungkin sebenarnya kawan-kawan lain pun nak tanya sebenarnya, tapi dia tak tahu nak tanya lah macam mana. Tak ada masalah. You just tanya saja dekat group. You boleh buat voice kalau you malas type. Kalau mungkin soalan you tu rasa macam susah untuk di textkan, you boleh buat voice. Saya lebih prefer voice sebenarnya. Sebab dekat Telegram tak payah risaulah, sebab dia tak save pun dalam awak punya handphone kan. So tak ubah. Selagi tengah free ni, kita pakai je semaksimum mungkin. Okay, so kita balik pada soalan kita tadi. Okay, so you dah baca. Okay, so kat sini saya nak kasih guideline macam mana you nak solve semua problem. Okay, semua problem untuk chapter hoisting. So first thing first, you kena baca soalan line by line, word by word. Okay, keluarkan satu-satu dia punya kataan dia tu. Okay, so tadi saya dah baca kan. So daripada first line tu, you have to take out the given data. First given data apa dia? Okay, so dia kasih so tolong tiap bila time kita bincang soalan. Okay, saya nak you baca and sama-sama tulis dengan saya. Sama-sama tulis. Dah baca, kalau misalnya given first data apa, dan you cuba walaupun saya tak dengar, okay,
kita macam bincang sama-sama lah. So first given data kat sini adalah dia punya mass, which is mass equal to 1.2 ton, okay, which is equal to 1200 kg. Okay, right. Okay, next is lifted by a pulley with an acceleration, that's mean A equal to 1.6 meter per second square. Next, okay, so untuk yang ini, okay, so untuk solve ni Hoisting punya problem, dia ada dua part. Okay, untuk you tak nak confuse, you kena asingkan data-data yang berkenaan dengan pulley, you put aside. Okay, data-data berkenaan dengan block, you put another side. Okay, so kat sini M ini adalah berkenaan dengan load ataupun block tadi. Okay, A is dia punya load tu bergerak dengan 1.6 meter per second square. Okay, next dia punya data adalah dia kata the diameter of pulley is berkenaan dengan apa-apa yang berkenaan dengan pulley ataupun drum atau pulley, you put aside sini. Okay, which is dia kata diameter of the pulley, diameter equal to, so diameter equal to 1 meter ataupun R lah, R equal to 0.5 meter. Okay, kenapa saya tukar R? Sebabkan kita punya ni pakai R kan dekat dia punya equation tu. Alright. Okay, dan dia kasih moment of inertia, which is adalah I lah. Moment of inertia is I. Moment ada lagi satu adalah inertial force. Inertial force tu MA. MA tu inertial force. Inertial force adalah MA. Yang ni moment. Okay, moment of inertia. Kalau moment ni of course yang berkaitan something pergerakannya adalah secara angular motion. Moment. Okay, so you dah belajar kan moment kan. I is equal to 90 kg meter square. Alright. So ada lagi tak nilai-nilai yang dia dikasih? So itu saja kan for the two line above tu. And then soalan yang pertama. Soalan tu biarkan dulu, kita first thing first, bila dapat soalan, what you have to do is, okay, solution. Okay, you need to draw FBD. Jangan fikir banyak-banyak, just lukis je yang ini. Yang ini apa? MZ. Ini PR. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni kita dah lukis basic FBD, Hoisting basic FBD. Now, next step apa? Saya dah beritahu kan. Ini first step. Second step adalah determine dia punya motion direction. Macam mana kita nak tahu motion direction? Baca balik soalan. Okay, a mass of 1.2 ton, a mass of 1.2 ton is lifted by a pulley with acceleration. The diameter lifted by a pulley. So lifted ni memang directionnya, okay, directionnya ke atas. Macam gitu. Alright. So ini adalah motion. Okay. So now second step. Third step apa? Tengok dia acceleration, deceleration ataupun uniform velocity. Okay. So kat sini dia kata dia bagi ni acceleration. So bila dia bagi acceleration, letak je lah acceleration. As we know, acceleration direction is follow motion direction A. Bila ada A, automatik akan ada MA. Bila ada acceleration, linear acceleration kat sini, of course akan berlaku angular acceleration dekat atas, sebab dia adalah talian sama. Bila ada alpha, automatik akan ada I alpha. Okay, so A decelerate ke uniform velocity, kita dah identify. Fourth step apa? Fourth step tu lah baru you letak T, TB or TF. Okay, so kat sini case dia pulley ni been lifted up.
Okay, being lift up. So lift up, of course kena ada torque. Kenapa kena ada torque? Sebab naik ke atas. So kalau you masih lagi tak faham, you tengok balik video yang sebelum ni. Benda nak naik, benda yang naik ke atas, of course kita perlukan daya untuk naikkan dia ke atas. Okay, tak ada benda yang naik sendiri. So naik sendiri tu apa-apalah, even Iron Man pun perlukan tenaga untuk tujahkan badan dia tu ke atas. Alright, okay. So tak ada yang naik sendirilah maksud saya. Kalau macam hantu tu lain lah kan. Hantu tu even kalau burung pun dia terbang, dia kepakkan dan dia punya sayap dia kan. Tak ada, maksud saya dia perlukan daya juga untuk lawan gravity tu. Okay, so that's why ada torque. Okay, so yang ini dua ni dia bergantung kepada soalan. So untuk kes yang ini, okay, dia ada bagi tahu tak ada TF. Okay, so kat sini dia tak bagi tahu ada TF. So kita nak letak ke tidak? So kalau tak ada, so kita abaikan lah. That's mean kat sini, sorry, equal to 0 lah, tak ada. Dia tak ada bagi tahu ada TF ke tidak. Torque brake ada ke tidak? Torque brake macam saya ulang banyak kali. Bila ada torque, bila you tekan minyak, you kena brake ke tidak? Tak perlulah, so tak ada. So ini sahaja kejadiannya. Okay, so keluarkanlah. Dah siap ini, dah siap identify ni, dah letak. Semua ni perlu ke tidak, dah keluarkan linear motion. Okay, linear motion. Linear kat mana? Ni kat sini area ni. Okay, macam ni linear. Kalau atas ni semua berpusing-pusing. Clockwise ke anti-clockwise? Okay, area ni. So which is P equal MA plus MG. Okay, angular motion. Angular motion. Okay, angular motion clockwise equal to anti-clockwise. So mana-mana sebaliknya atau sebaliknya, terpulang awak. Okay, let's say anti-clockwise, which is torque. Anti-clockwise, okay, equal to, ambil yang Newton meter saja. Alpha ni bukan Newton meter radian per second. P ni yang kat linear ni, PR ni yang dekat angular motion. So jadi ni clockwise, anti-clockwise ada PR plus I alpha equal to I alpha plus PR. Okay, alright. Okay, so dah, that's all. Okay, now now tengok soalan. So soalan A, which is soalan A ni dia nak cari the torque required at the pulley. Cari torque. So torque ada kat mana? Torque ada kat angular motion. Okay, cuba tengok angular motion. Yang ini kita nak cari I ada tak? Cuba tengok I ada. Alpha ada tak? Alpha tak ada. P ada tak? P ke atas ni tak ada. So R ada. Tinggal lagi kita nak kena cari alpha dengan P. Saya nak cari P dengan alpha. So P ada kat sini betul? P. Okay, P ada kat sini. So nak cari P kena tahu M. M ni apa? Okay, M ni adalah, okay, M tu adalah, you baca betul soalan, a mass of 1.2 ton lifted. So maksudnya mass inilah. Yang 1.2 ton ni adalah mass yang ni. 1200 kg adalah mass yang ni. Ya, so maksudnya samalah. M A kita ada 1.6. Okay, M ni M yang mana pula? M ni lah. Okay, cuba tengok. Kalau you confuse M mana, tengok gambar awak ni. Awak dah lukis ni. MG, MA berada dekat area ni. So maksudnya mass ni lah. Yang ni kita dah baca, dia adalah blok ni. So ni M ni adalah M ni. Alright. Okay, so M ada, A ada, G ada. So dapatlah cari P. P dapat. Okay, P dapat. Okay, alpha. Macam mana cari alpha? Okay, balik pada basic. Ni dia. Mana alpha kat mana? Ni kat sini. A equal R alpha. Okay, A equal R alpha. A ada. Okay, A ada. Apa lagi? Carilah. Cari alpha dulu lah. Ni P pun nak kena cari. Okay, let's say kita cari alpha.
which is A kita tahu equal to R alpha. Therefore, alpha equal to A over R. Masukkanlah 1.6 over R, which is R 0. R ni R mana? R ni R yang berlaku kat sini lah, radius of pulley. Okay, ni lah. Okay, masukkan. So therefore alpha equal to berapa? Saya tak nak beritahu jawapan. Kos awak ada contoh, ada buku. Okay, untuk pengetahuan awak, bukan untuk pengetahuan untuk for your reminder. Segala perbincangan saya adalah sambil daripada contoh dalam buku, example dalam buku. So awak jangan sambil baring sebentar-bentar dah ada jawapan semua, awak baring tengok video ni. Please tolong jangan buangkan masa awak. You nak dengar, you kena duduk betul-betul. Okay, maksudnya kena lukis, kena kira. Sebab you jangan percaya bulat-bulat dengan buku apa semua, kadang dia pun buat mistake. Sebab manusia dia buat. Manusia memang buat macam mana, kadang-kadang dia tersilap. So awak lah kena confirmation, kena kira betul ke tidak. Memang ada salah tau buku ni, ada salah. Saya sengaja tak betulkan, bukan saya malas, tapi saya nak tengok sejauh mana you alert, you buat sendiri ke tidak. Kalau you ikut jawapan yang ada dalam buku ni, maksudnya you tak kira lah. Okay, faham? So tolong kira. Kadang ada salah. So berapa ni alpha ni, kira kan. Okay, next P pula. Okay, macam nak cari P, macam saya cakap tadi daripada sini, which is P equal to MA plus MG. So masukkanlah MMM ni, 1200 darab A kita adalah 1.6 plus 1200 darab 9.81 lah G. Okay, now berapa P nya? Okay, tu dia. Okay, so kat sini A dah dapat, sorry, mana? Alpha dah dapat, P dah dapat, P dapat, alpha dapat. So you akan dapat P. Itulah, terus dapat. Okay, therefore T equal to, masukkan nilainya, which is I kita adalah formula I alpha plus PR. I kita adalah 90, alpha nya berapa plus T nya berapa, darabkan dengan 0.5, dah dapat. Untuk final answer please buat double line and hashtag. Kenapa? Sebabnya kadang-kadang awak punya solution kan ada sekali kat sini jawapannya kecil, coek je, dah penuh kan nak buat, coek je kat sini. So saya kadang saya tak jumpa mana final answer awak. Okay, so ini adalah simbol dia sebagai final answer. Final answer mesti ada unit. So top unitnya adalah Newton meter. Alright. Okay, B ni you letak kira kan. Okay, untuk B adalah the power required after accelerating for 3 seconds from rest. Okay, so yang kedua adalah dia minta awak cari power. Okay, power when cari when apa? After accelerating for 3 seconds from rest. Means from rest. Okay, so kat sini you kena ingat balik macam mana engineering mekanik awak, basic engineering mekanik awak. Okay, bila maksud perkataan tu, okay, the power required after accelerating for 3 seconds from rest. So daripada line tu sebenarnya apa nilai yang dia bagi? Okay, of course 3 second tu is T equal 3 lah, 3 second betul. Ada apa lagi daripada line tu? So untuk apa-apa soalan sekalipun, word by word tu dia ada maksud dia. Apa lagi nilai yang ada dalam line tu, yang boleh kita bantu kita untuk solve this problem. So bila dia cakap from rest, apa maksud dia from rest? Okay, saya kalau live ni saya boleh lah tunggu apa jawapan awak untuk awak fikir, sambung balik awak punya sel-sel tu berhubung. So saya kat macam ni tak boleh nak tunggulah. So from rest mean
U equal 0. What is U? U tu apa? Bukan U, I. U is inertial velocity. Ingat balik awak punya tu. U is inertial velocity, V is final velocity, kan? U. Ingat balik formula. So kat sini you kena ingat balik, back to basic ni. Okay, formula ingat balik, which is U equal to U plus AT. Ni apa? S, kan? S equal to U plus AT. Apa lagi? V squared equal U squared plus apa? Yang ni awak kena ingat balik ni, 2AS, kan? Apa lagi? Buka balik buku awak tu. Tu apa lagi kat sini? Yang tu you kena list down, kan? Ingat balik sebab awak nak kena apply kat sini. Okay, so untuk formula basic motion ni, okay, awak kena guna formula mana yang sesuai. So kalau kat sini untuk solve, kan, contoh yang inilah formula ni. Kita ada unknown 1, 2, 3, 4. Ada 4 unknown. So you kena ada 3 unknown. Okay, baru you boleh selesaikan. So 3 unknown. So kat sini kita ada berapa unknown? Kita ada U, kita ada T. Kenapa nak kena cari? Cuba tengok dulu power ni. Kenapa dia bagi ni? Okay, cuba tengok formula untuk power. Apa formula untuk power? Okay, so power, seperti mana yang awak dah belajar sebelum ni, power equal to torque omega. Torque omega. Omega ni apa? Okay, omega tu ada 2 lah. Okay, nama saya tak tahulah awak yang ke tak. Okay, kalau itu yang ini untuk linear equation, patut sebelah sini ni tempat lain ni sepatutnya. Okay, untuk angular equation, yang ini dia adalah sama dengan theta equal to omega 1 plus, tukar sahaja simbolnya alpha t, right? Omega 1 is inertial angular velocity. Kalau yang ini dia tukar sahaja simbolnya. V squared sebenarnya dia adalah omega squared equal omega, ni omega not ke omega 2, omega 2. Ini omega 1 squared plus 2. A ni dalam simbol ni adalah alpha, S tu adalah macam tu. Okay, so saya rasa awak dah familiar sepatutnya ni formula ni. Dia sama saja, you hanya tukar simbol dia je, sama. Okay, so untuk problem ni, kenapa kita nak tahu semua ni? Sebab ni omega, nak cari omega. Okay, so omega ni omega mana? Omega mana? Omega of course final angular velocity lah. Sebabnya power selepas berlaku 3 second tu berapa dia punya power dia. Okay, so ini adalah omega 2 lah sebenarnya. So omega 2 sebenarnya kalau dalam linear dia which is omega 2 sebenarnya sama dengan V. Okay, V nak cari berapa. Okay, so bila tahu V, so bila dapatlah omega 2 ni, dia masuk dalam ni, so dapat power. T ni yang inilah yang awak dah dapat ni. Alright. Okay, so kena cari V. Macam nak cari V. Okay, tengok balik yang ini. Kita ada A, kan? Okay, so kat sini diberi A, diberi T, diberi U. Nak cari V, formula mana yang sesuai? Okay, cuba tengok ni. Okay, lagi satu formula which is S equal to half apa? AT plus yang ni ingat balik apa benda ni. Pasal aku dah lupa, nanti check balik. Okay, so macam mana nak cari ni? Check balik. Kita ada T, kita ada U equal 0. T, okay, and then A equal 1.6 meter per second squared. Ada T, U and A, nak cari B yang mana sesuai. Okay, yang ni salah. Ni apa ni sebenarnya? Bukan S, kan? B sebenarnya, kan? Saya salah. Tengok, saya salah.
V equal to U plus AT. So jadi kita nak cari V. So V AT U. So dapatlah V. Faham tak? So kita boleh pakai formula ni. So yang ni pun salah. Patutlah rasa. So ini. So kalau ada depan U nanti boleh perasan, you boleh tegur saya lah. Saya salah. Okay, alright. So formula yang sesuai adalah V equal to U plus AT. So ni U ada, AT ada. So dapatlah masukkan sini kosong plus 1.6 darab 3. Berapa? V nya. Dah dapat V, tukarlah dia kepada omega. So tukar dia adalah V, kita tahu equal to R omega. So V ni yang ini nilai dia R kita adalah 0.5 omega. Ni berapa? Saya bagilah jawapan. V kita adalah 4.8 meter per second. So kat sini 4.8. Therefore omega adalah 9.6 radian per second. Okay, therefore kita punya power equal to torque. Torque kita sebenarnya adalah 7.34 darat 9.6. So kita akan dapat berapa? Ni pun saya nak cari. Jawapan dia mesti dalam watt, ataupun kalau panjang-panjang buat dia dalam kilowatt. Okay, ini saya nak awak solve kan. Okay.